cikgu insyaAllah. Mana yang sempat cikgu akan fokus. Kenapa tenaga haba bertambah, kecerahan bertambah. Okay, because mentol, sifat dia bila guna filament tungsten, bila lampu tu dia nak brighter, lagi cerah, dia memerlukan lebih banyak tenaga haba, so banyak elektron akan dibebaskan. Bila banyak elektron dibebaskan, maksudnya banyak heat energy yang dikeluarkan, dia lagi cerah. Itu bila merujuk kepada non-ohmic conductor. That's why sekarang orang dah tak pakai lampu filament, orang akan guna LED because dia jimat tenaga kat situ. Okay, kita pergi kita punya bahan kita. Sekejap. Bahan kita yang ni. Okay, untuk yang ni, okay, sebelum tu kita akan discuss, tengok dulu untuk paper 2 kan, ramai yang dah habis exam semua. Bila dah habis exam, sekolah cikgu pun dah habis exam, bila kita tengok balik soalan, Allah subhanallah, kacang soalan ni kan. Okay, kita tengok analisis trial. Hak ni cikgu belum share lagi cikgu belum share dalam channel cikgu lagi. Okay, analisis trial 2023. Okay, first, bila kita nak exam, kita janganlah pening kepala kan. Okay, kita relax dulu. Bila jawab soalan, cikgu lebih suka pelajar bila buat latihan trial, jangan menjawab soalan. Faham konsep soalan. Because sometimes soalan tu akan berulang kali ditanya. So bila dia berulang kali tanya, kadang-kadang pelajar ada lupa. Kan, kita tak nak. Kita nak bila pelajar memahami soalan, bila dia buat, dia nampak kat mana benda tu datang. Kat mana idea pada soalan tersebut. Okay, itu satu. Okay, yang paling penting, bila jawab soalan, bila latihan ulang kaji, mostly sekolah akan bagi by set. Okay, so bagi kita sebagai pelajar, even though the school ataupun teacher you bagi by set, you try to buat soalan by question. Ikut kemampuan kita. Okay, macam cikgu lebih suka galakkan pelajar jawab by question. How? Jawab by question. Cuba dulu soalan nombor 5 dan juga soalan nombor 6. Okay. Kenapa? Bila you try jawab soalan nombor 5 dan nombor 6, dia melatih kita dari segi kemahiran konsep dan juga pemahaman dari segi pun boleh ubah. Okay. Sebab dekat situ, kalau kita boleh score soalan tu dengan lebih banyak, contoh kita tengok kat sini. Kat section ni kan. Okay, dia tu 8, 7, 5, 6. Dia markah dia 9. 9 markah. Okay. Bila dia 9 markah kat situ, kalau pelajar boleh score 9 markah kat situ, automatically pelajar dah ada 18 markah. Free kat situ. Sebab kat sini dia hanya tanya soalan berdasarkan observation. Bila soalan observation, pelajar hanya melihat gambar rajah dan memahami situasi. Bila kita strong dekat sini, soalan observation, perbandingan, comparison, soalan nombor 5 dan soalan nombor 6, secara tidak langsung, soalan essay section C, 5 markah you dah ada dalam tangan. 18 tambah 5 dah ada berapa? Nampak tak? Dia dah ada markah kat situ. Hak tu yang kita nak. Sebab dia berdasarkan observation. Itu satu. Okay. Bila kita faham dari segi konsep kehendak soalan, bila section A, dia 8 soalan structure. Okay, dia 8 soalan structure. And section B ada 2 soalan. Dia adalah close question. Okay. Bila ada close question, and tolong hati-hati. Close question bila salah pilih, habis. Dia hilang markah 10 markah kat situ. So student cikgu tahun lepas pun ada hilang 10 markah kat situ. So tu yang kita tak nak berlaku kat situ. Sebab bila dia close Cikgu termute cikgu. Okay, thank you. Dengar tak? Boleh Boleh cikgu. Okay, sorry Termute je ni, dia ada masa kot. 30 minit dia dah mute kan. Okay, nanti cikgu double check back setting cikgu. Okay, section B dia close question. Bila dia close question, maksudnya kita memilih, making decision. So making decision biasanya soalan nombor 7. Okay. And soalan section C dia open question. Bila open question, dia soalan nombor 8 dalam soalan structure. So kalau kita mahir soalan nombor 5, 6, 7, 8, automatically section B dan section C dalam tangan.
Okay. Kalau silibus lama, soalan esei kita dah boleh predict dah. Sebab kita ada 11 soalan ya. Sekarang ni kita ada 11 soalan untuk SPM. Yang lama dulu kita ada 12. Bila ada 12, kita dah faham dah. Section B ni mesti satu form 4, mesti satu form 5. Section C pun sama. Tapi sekarang tidak berlaku. Sekarang tidak berlaku. Dah 2 kali yang cikgu perasan tahun 2022 dia keluar dua-dua form 5 punya soalan. Dua-dua form 5 punya soalan. Kalau kita refer pada analisis soalan yang lama lah. Nanti cikgu tunjukkan soalan analisis yang lama. Okay. Section C, kadang-kadang dia akan keluar form 4, kadang-kadang dia akan keluar form 5. Macam tahun 2021 dia keluar form 5 berkenaan dengan Bernoulli Principle. 2022 dia keluar form 4, topik heat. And electrical memang ada. Electrical 2 tahun dia dah keluar benda yang sama. Konsep yang berbeza tapi benda yang sama. Ni kita akan tengok macam mana dia punya bentuk soalan. Okey, bila section C untuk yang 10 markah modification, tolong jawab lebih. Tolong jawab lebih. So bila you jawab lebih, possibility untuk dapat 10 markah bagi modification tu adalah tinggi. Kalau you jawab ikut bilangan apa yang dia minta, rugilah. Jawab lebih. Apa yang ada idea, jawab. And kena ingat, dalam fizik, gambar rajah main peranan dalam memberi jawapan kepada pelajar. A kind of clue. Okay. Elektrik memang wajib keluar setiap tahun. Dia tak pernah miss. Okay. Okay, kita tengok kat sini. Kita refer pada analisis dulu. Ini analisis trial. Contoh dalam analisis, cikgu ada lebih kurang 17 set soalan mara. Ada soalan mara, Terengganu, JU Pahang 1-2, SBP, Pahang Negeri Sembilan, Melaka, Sekolah Bantuan Kerajaan Sekolah Rama, Pulau Pinang, Kelantan, ramalan daripada Cikgu Khairul Anwar, Kedah, Perlis, Perak dan Selangor set 2. Banyak tu. So bila cikgu check dia punya JSU, soalan dia lebih kurang sama. Soalan mara masih sulit lagi. Tapi JSU-nya cikgu adalah sebab kita tengok soalan ni kan. Ni soalan trial negeri. Okay, contohlah kita ambil SBP. Contoh kita ambil soalan SBP. Cara study daripada soalan analisis. Bila kita banyak buat latihan, okay, kita study pula analisis. Analisis nak study macam mana? Senang je nak study. Okay, contoh. Bila kata contohlah kita ambil soalan SBP. Dia kata Kepler's second law. So, bila Kepler's second law, kita fikirlah, kita nak study Kepler's second law apa dia? Kita cari meaning dia. Pertama, cari meaning dia. Kedua, tengok dia punya gambar rajah dia macam mana. Dan ketiga, cari perkaitan. Biasa kalau second law tu, dia mesti ada kaitan dengan area, ada kaitan dengan time, ada kaitan dengan linear speed kat situ. Dah dapat idea dah macam mana nak jawab. Okay. And bila soalan kata DC motor kan, soalan nombor 2, dia katakan DC motor. Kaitkan dalam kepala. Okay, DC motor dia guna hukum apa? Fleming tangan kiri kan, Fleming left hand rule. Okay, bila DC motor maksudnya DC motor. Bila guna motor maksudnya dia ada dry cell. Dia ada dry cell. So bila DC motor dia macam mana? Okay, nampak dia ada magnet kat situ. Kat situlah cara kita memahami daripada topik yang dia keluar. And macam mana DC motor tu bergerak. Kita nampaklah dia punya idea. Bila kita study analisis. Okay, bila EMF, okay, pelajar boleh nampak apa? Okay, first dapatkan meaning dia. Kedua, tengok litar. Ketiga, tengok graf. Keempat, okey, tengok apa benda. Kalau disambung secara siri, macam mana bentuk dia punya rintangan berkesan, rintangan dalam dia. Kalau secara paralel, apa yang berlaku. And tengok pada mental dia, kecerahan dia macam mana. Tu maksud dia, bila kita study. And kalau kata D Broglie wavelength, kata salah spelling lagi. Okay, D Broglie wavelength. Okay, wavelength dia punya formula macam mana? Lambda H bagi P. Dapat point kat situ. Kalau lambda H bagi P, okay, kita sambung balik. P tu momentum, H bagi MV. Okay, bila lambda dah faham dah, C sama dengan F lambda. So nak dapat lambda macam mana? CF. So buat kat sini. CF sama dengan H bagi P, sama dengan H bagi MV. Nampak tak? Kita kembangkan. Kita boleh dapat graf lambda berkadar dengan 1/P. Dia punya graf dia macam ni rupanya. Macam ni contoh. Ni keluar paper 1 tahun lepas trial negeri banyak keluar. Kat situ cara kita memahami. Bukan buat latihan banyak-banyak. Buat latihan banyak-banyak. Kalau tak faham tak ada makna. That's why
Bila dah buat latihan, jelaskan. Oh, so bila tengok soalan analisis tu, oh macam mana. Kalau refraction of sound tu macam mana, kan nuclear energy macam mana nak kira. So guna E sama dengan MC kuasa 2. M tu mesti dalam unit kilogram, and C tu mesti di kuasa 2. Tu maksud dia. Setakat ni jelas okay, ni contoh. Cikgu akan share ni nanti dulu. Bila dalam cuci sekolah ni kan cikgu share lah, bila dapat banyak trial nanti kita akan bincang cara dia. Okay, tu satu. Okay, kita tengok analisis soalan SPM. Okay, analisis soalan SPM. Cikgu cek lama dulu. Okay, asal dia buat dulu. Sekejap. Kalau ada Oh, cikgu tak buat kat sini. Sekejap. Bila bahan banyak kadang kita hang. Sekejap Kokot ada kat mana cikgu letak. Ni dia analisis. Okay, analisis SPM 2021. Okay. Kita tengok. So bila kita nampak dia punya pattern dia, tengok section B 2021 electrical heating element. Heating element. Dia nak masak kan, guna apa. Okay. And cuba tengok 2021 yang ni second session waktu COVID tu kan. Okay, so dia tak ada keluar lah electrical. Tapi SPM 2022 soalan nombor 9. Nampak tak? Yang ni soalan nombor 10. Ni dia keluar soalan nombor 9. 2 kali AC bagai electrical. 2 kali AC. Nampak tak? Soalan tanya function voltmeter. Explain EMF. Reading of ammeter dengan voltmeter. Ni yang cikgu tanya tadi. Kan dia boleh tanya what happen to the reading bila lampu tu menyala. What happen to the bacaan tu, bertambah ke berkurang. Dia akan tanya benda tu. That's why kita kena mahir dari segi electrical. Tu satu. And buoyancy. Ni SPM 2022. Keluar buoyancy soalan nombor 1. And dia keluar lagi dalam soalan nombor 6. So bila kita dah nampak kat sini, buoyancy dah keluar SPM 2022. And Bernoulli dah keluar SPM 2021. So maybe prediction kita mungkin keluar Pascal, maybe. Kita tak berani nak cakap, cuma secara pemahaman saja. Ini tengok soal nombor ni, LDR transistor keluar. LDR transistor SPM 2021. Okay. And SPM 2022 dia keluar half wave rectification. So mungkin dia akan keluar berkenaan dengan thermionic emission, ataupun mungkin dia akan keluar berkenaan dengan forward or reverse bias, maybe. Tapi yang penting bila kita nampak bagi elektronik, because kena ingat bila subtopik tu kurang, contoh macam topik elektronik, subtopik tu kurang, dia ada 5.1, 5.2, 5.3. So possibility soalan tu dia akan berulang tu banyak kali akan berlaku. And cuba tengok electromagnetic 2022 keluar electromagnetic induction. Electromagnetic induction nak tentukan polarity solenoid. 2021 keluar lagi. Dia keluar kat mana? Magnetic force, swing. Yang main swing tu. That's why kalau ni macam dalam nota cikgu, for example, nota elektromagnet. Okay, contoh kita ajar kemahiran pelajar memahami situasi. Contoh dia kata soalan swing-swing tu keluar kan untuk elektromagnet tahun 2021. Ni contoh gambar rajah dia. Bila kita lihat gambar rajah ni, kita janganlah hafal. Kita kena faham. Kalau you refer dalam nota cikgu, you boleh check nota cikgu dalam channel cikgu, nota ini kan. Okay, kita bagi yang ni. Nampak tak? Cikgu akan keluarkan current increase jika increasing the EMF. EMF tu maksudnya apa? Kita guna bateri ataupun power supply. Kita tingkatkan. Okay, using a thicker wire. Kenapa guna thicker wire? Kembali kepada electrical. Kita faham R sama dengan rho L over A. So bila A dia bertambah, resistance dia berkurang, maka current dia akan jadi bertambah. Itu maksud dia kan. Use a shorter wire. Jadi guna shorter wire, dah faham dah bila length berkurang, resistance dia berkurang. So current mengalir tinggi. Nampak? So you faham dia punya point dia dekat situ. And another concept, contoh yang ni kan. Okay, cikgu suka soalan Allah Subhanallah. Okay, cikgu suka contoh yang ni. Nampak gambar beza biasa je kan. Tapi dia boleh keluar eksperimen 1,
dia boleh keluar eksperimen 2, eksperimen 1, eksperimen 2, eksperimen 3, eksperimen 4. Dia tak semestinya buat amali, kan? Dia tak semestinya keluar soalan amali. Tapi dekat sini, dia boleh ambil eksperimen 1, 2, 3, 4 ni untuk jadikan soalan sama ada soalan nombor 1 ataupun soalan perbandingan. Kenapa? Kalau dia keluar soalan nombor 1, contoh ni cikgu. Kan? Dia bagi gambar rajah yang ni je, dia bagi gambar rajah yang ni. Mungkin dia akan tanya, from the diagram, label the position of the current flow through the copper rod. Ni arah dia. Label the direction of the catapult field kat sana. Nampak tak? Dah soalan 2 markah kan? Mungkin soalan berikut, okay. Draw the catapult field acting on the diagram berikut. Dia suruh lukis balik catapult field. Dia bagi gambar yang ni. You lukis balik. Nampak? Dia boleh pusing dekat situ. That's why bila kita dah nampak pattern soalan tu kan, cikgu cuba buat nota berdasarkan soalan yang kerap ditanya. So kat sini kemahiran asas. So bila baca kena jelas lah kan. InsyaAllah. Okay, kita pergi tengok pada bahan kita. Okay, so kat sini cara mudah untuk kita tackle kemahiran kita. Okay, tackle kemahiran tu how? Soalan nombor 5, nombor 6, 7, 8. Pastikan you boleh score full marks. You boleh check diri you buat how bila cikgu sekolah bagi latihan, try jawab soalan 5, 6, 7, 8. Kalau boleh score full mark kat sini, automatically bahagian nombor 9 atau 10, section B dan section C, you dah boleh score full mark kat situ, 20 markah. Nampak tak? Dah 76. Katalah dekat sini you dapat markah sikit-sikit kan. Kalau hilang pun setakat hilang 1 markah saja. Hilang 1 markah saja. Possibility nak dapat 80 ke atas tu tinggi. So bila possibility 80 ke atas tu tinggi, so minimum score untuk dapat A+ tu ataupun A tu adalah tinggi. Dapat dia punya konsep tu. Okay, kalau A+, kalau dalam SPM I'm not sure berapa. Kita jangan fikir yang SPM punya. You fikir yang sekolah punya. Sebab sekolah tanda sangat hebat sebenarnya. Dia sangat strict. So kalau A+, 90 ke atas. Try. Kalau you boleh get 90 ke atas, A+ dalam tangan. Itu juga. Kita buat macam tu. Sebab kita jangan ikut SPM. SPM dia beza. Macam saya, kalau saya bagi mana-mana bengkel ke, saya tak akan fokus pada SPM. Saya akan fokus pada penandaan dalaman. Because bila penandaan dalaman, kita tanda sangat strict. Bila kita strict dekat situ, possibility A tu adalah tinggi untuk pelajar. Kita fikir yang tu. Kalau kita daripada dalaman kita buat secara linear, kita akan mendenda pelajar. Rugi pada pelajar sebenarnya. Kena ingat kat situ Okay. Tu dia punya konsep dia. Paper 1, okay, tolong score. Cuba score paling tinggi. Ni cikgu bagi 35 kan. Cuba dapatkan dalam 37 ke atas. Soalan objektif cikgu dah provide. Ada satu set yang pertama. Set yang kedua insyaAllah kalau cikgu sempat cikgu akan bagi. Tapi you boleh try. Boleh try buat dalam another koleksi. Banyak koleksi cikgu buat You boleh ambil dalam channel cikgu. Kalau you check dalam channel cikgu. Okay. So kita ada koleksi form 5, koleksi form 4 and cikgu pun ada koleksi soalan dalam Google Form tapi cikgu dah jadikan dalam bentuk PDF. So dah ada banyak koleksi soalan objektif. You try buat. Kalau ada jawapan cikgu tersalah tu you boleh bincang dengan cikgu sekolah lah untuk betulkan. Kerana tak sempat nak betul. Okay, kita tengok cara nak jawab soalan. Okay, teknik cikgu tak akan go through semua soalan kita akan pick mana-mana soalan. Mana yang tak faham tu kita akan refer pada pelbagai bentuk lah. Okay, kita check dulu soalan nombor 1. Okay. Dalam topik kuantum, ramai orang takut kuantum sebenarnya kan? Okay. Kuantum sebenarnya dia tak susah, dia senang sebenarnya. Okay. Bila topik kuantum, SPM 2021, SPM 2022 dah banyak keluar berkenaan dengan photoelectric effect. Okay, so belum pernah keluar lagi black body. Belum keluar lagi berkenaan dengan di Broadly punya wavelength. So kat situ nanti you boleh try pemahaman konsep kat sini. Kita tengok contoh soalan satu-satu. Teknik jawab Okay. So kat sini dia kata effect being observed apabila electron beam. Bila dia kata electron beam. Okay. Cikgu kalau tenang agak lambat sikit tak apa Kita habis lambat tak apa sebab esok cuti kan. Okay, electron beam. Okay. So kat sini alur elektron.
Okay. So bila kita kata alur elektron beam, dalam kepala kita dah ingat dah, oh topik elektronik pun ada kan. Topik kuantum pun ada. Okay, Kalau dalam topik elektronik, dia akan melibatkan proses thermionic emission. Okay, itu satu. Okay, bila melibatkan elektron, dia kata pass through the two slit. Dia pass through a two slit. Celah, melalui dua celah. Dan celah-celah tersebut adalah sangat close. Okay. So dekat sini kita dah nampak point dah. Kalau melibatkan dua celah, kita kena recall balik. Kemahiran topik kuantum, kita kena kuat dengan topik wave gelombang. Sebab dalam topik gelombang, kita akan memahami sifat gelombang tersebut, iaitu reflection, pantulan, refract, pembiasan, diffraction, pembelauan dan juga interference. Kalau kita faham keempat-empat fenomena tu, bila masuk mana-mana topik, you tak akan rasa tergugat. Because you nampak, oh dua celah, two slit, dah tahu dah, dia adalah interference. And nampak dia kata ada slit, and very close slit. Kalau single slit, bila single slit, means satu celah, dah nampak dah, dia adalah pembelauan. Iaitu diffraction. Dah dapat idea. Okay, kita tengok soalan. Okay. Dia kata what happened to the electron after passing each slit. Bila dia kata each, setiap slit, maksudnya satu persatu lah. You go through pada gambar rajah. Oh, dia masuk sini, dia masuk sini. Each. Dia tak kata two slit. Dia kata each slit. Kalau dia mention two slit, maksudnya you faham. Dia adalah interference. Tapi dia mention pada satu celah. Celah ni apa yang berlaku? Celah ni apa yang berlaku? So kita dah faham bila proses pembelauan, sebaran tenaga gelombang apabila melalui gap ataupun side of the barrier. Spreading out of wave after passing through a gap ataupun a side of the barrier. So dia melalui celah. So kat situ yang akan berlaku disebarkan, diffracted, dibelaukan, dibelaukan. Kalau diffraction, pembelauan dia beza kena jelas. Apa yang berlaku dengan fenomena. Kalau fenomena, pembelauan, diffraction. Okay. Okay. And di soalan berikut dia tanya fenomena on the screen. Kita tengok screen. Okay, nampak screen kat sini. Kita perhatikan. Semua soalan mesti ada gambar rajah. Oh, dia lalu kat sini. Dia ada kat sini, ada kat sini, ada kat sini, ada kat sini. So, you dah faham dah dalam topik wave. Oh, so sini adalah X. Tengah sini pun dia adalah X. So, jarak dia adalah sama juga kan. Jarak sini sama, so jarak sini sama. So, dia dah faham dah. Kalau dia lalu dekat sini, oh, ini adalah interference. So, fenomena dia adalah interference. Kalau fenomena dia adalah diffraction, dia akan berkumpul kat sini banyak, lepas tu baru sini sikit-sikit. Dia macam ni. Dia akan jadi macam ni. Okay, katakanlah kalau elektron tu lah dia ada kan, dia tumpuk-tumpuk kat situ. Dia penuh kat sini. Okay. Dia penuh kat situ. Tu maksud dia. Ni kalau berlaku macam ni. Sebab ada kawasan besar kat sini, banyak tumpuk kat sini. Lepas tu baru dia agih-agihkan. Ni barulah pembelauan. Kalau interference, dia tumpuk macam ni kan. Kalau interference dia garisan dia macam ni. Tapi dia fokus pada satu line kat situ. Itu adalah interference. Kena jelas kat situ. Okay. And then, dia akan tanya, apakah kesan, efek, kan? Okay, berdasarkan kesan tersebut, fenomena happen pada elektron A dan B. Okay. So, kalau kat sini, kita dah nampak dia akan berlaku proses gelombang, kan? So, kat sini tumpuk-tumpuk berlaku. So, sini adalah zarah. So, jawapan akan jadi wave particle duality lah. Duality zarah kan, zarah gelombang. Sifat dia berbentuk seperti gelombang dan juga seperti zarah. So, bila kita dah dapat detek banyak zarah kat sini, dia sebagai zarah. Kat sini dia hanya sebarkan saja. Bila berlaku sebaran, kat sini berlaku gelombang. Sifat elektron ataupun foton tu sebagai gelombang. Okay. And berikut, application of the behavior. Aplikasi mikroskop elektron. Okay. So sekarang ni kena hati-hati tau. Soalan SPM sekarang, dia tak akan tanya soalan direct.
Dia akan jadi indirect. So kalau dapat lah kan, kalau dapat dalam tempoh masa yang terdekat ni lepas habis amali nanti 5 bulan, ada masa cuti sekolah tu, try cari. Kalau topik kuantum, apa aplikasi yang biasa digunakan untuk wave particle duality, mikroskop elektron. Kalau photoelectric effect, apa aplikasi dia? Contoh kan. Kalau contoh Bernoulli principle, apa aplikasi dia? Kalau Pascal principle, apa aplikasi? Listkan banyak-banyak kat situ. Sebab soalan biasa dia akan tanya berulang-ulang konsep yang sama berdasarkan aplikasi. Kalau tak keluar paper 2, dia akan keluar paper 1. Ini contoh, salah satu contoh soalan lah yang kita keluarkan berkenaan dengan application. Ini contoh soalan nombor 1. And tolong ingat, kita selalu didedahkan bahawa soalan nombor 1 soalan kacang. Sebenarnya tak. Soalan nombor 1, kemahiran dia sangat tough. Because you kena faham setiap detail apa yang ditanya. Dia tak akan tanya soalan tu mudah begitu saja. Cikgu tunjuk contoh. Cikgu tunjuk contoh, katakanlah kita ambil soalan SBP. Sambil ni kita cangkuk-cangkuk soalan. Katalah cikgu ambil soalan SBP. Kertas 2, nombor 2. Okey, contoh ni cikgu ambil yang dah ada discussion. Sekejap file dia berat sikit. Dia lambat. Okey, sekejap Bismillah. Okey, contoh. Kan tadi kata second Kepler's law kan. Kita nampak gambar raja je kita dah takut dah. Kan. So biasanya soalan nombor 1 ni kita tak boleh nak kata dia senang tau. Sebenarnya dia quite tough. Sebab pelajar kena memahami, menganalisis and apa satu lagi tu, banyak benda lah dia kena jelas kat situ. Contoh kat sini dia kata, time taken for satellite to move from R to S. R to S equal and 2 to U. T dengan U. Masa dia adalah sama kat sini. So bila kita jawab soalan, kalau pelajar tidak mengembangkan idea daripada center of earth, buat macam ni kan. Bila pelajar tak kembangkan idea, dia tak akan nampak kan. So bila nampak benda macam ni, you lorikkan. You gain an idea. Nak tengok fenomena tu macam mana. So bila nampak konsep masa tu adalah sama. Masa adalah sama. Area adalah sama. So kita dah tahu dah second Kepler's law. Okay. So idea yang paling penting. Itu. And kata shape of the orbit, ellipse. So possibility pelajar nak jawab ellipse tu sama ada dapat ataupun tidak. Dia 50-50 tau sebenarnya. Kalau kita tak faham. Kenapa? Sebab name the shape of the orbit bukan setakat dalam second Kepler's law tau. Dia dalam first Kepler's law. Kena jelas kat situ. First Kepler's law. Hak tu yang bila kita kena kuasai setiap law yang ada. So bukan kita baca, faham, hafal tak boleh. Kita kena jelas dengan setiap konsep. And compare the speed. Nampak tak? Soalan ni kadang-kadang tak semestinya soalan nombor 5 dengan nombor 6 dia akan tarik untuk soalan tu. Dia akan tarik kat sini compare. Dia akan tarik soalan nombor 5. Okay, dia kata laju satelit. Bila pelajar faham masa dan luas yang sama, kan? You tengok jarak dia kat sini. Contoh jarak RS tu cikgu labelkan sebagai X. Jarak TU tu cikgu labelkan sebagai Y. So bila jarak, okay, cikgu buat Y lebih besar daripada X. Dekat sini kemahiran datang kat mana? Kemahiran chapter 2 form 4, force and motion 1. Why? Kita tahu laju sama dengan jarak bagi masa, betul? And kita tengok masa untuk second Kepler's law, masa adalah tetap. Nampak tak? Kita dah main pemboleh ubah. Kita main pemboleh ubah dah merangkum kepada kemahiran kertas 3. Nampak Okay. And cuba kita lihat dekat sini. Dia kata jarak Y besar. Okay. So bila S tu adalah jarak. Bila jarak bertambah, laju linear bertambah. So dekat sini jarak Y akan jadi bertambah. Maka laju satelit T ke U adalah lebih besar daripada R ke S. Nampak tak kemahiran dia dekat situ. Kalau pelajar dapat main variable, dia dah boleh jawab dah. Nampak tak? Soalan tu hanya main variable sahaja. Dia sama juga dengan quantum. Dia main variable saja. Dah dapat jawab. Bagi reason bagi jawapan anda.
Dia kata jarak yang lebih jauh. Jarak yang lebih jauh. Okay, kalau cikgu jawab kat sini, okay, cikgu bagi kat sini, jarak TU lebih besar daripada jarak RS. Itu sahaja. Because you dah observe. That's why in physics, the most important is observation. You memerhati dan identify the variable. Walaupun kemahiran tu dalam kertas 3, tapi dia main peranan dalam kertas 2 dan kertas 1. Okey, cuba kita tengok soalan nombor 5 dan 6. Cikgu suka tarik-tarik soalan ya. Sebab cikgu bukan jenis suka bincangkan jawapan habis gitu sebab cikgu tak suka pelajar salah jawapan. Kita memahami konsep soalan. Okay, kita tengok soalan nombor 5. Okay, soalan nombor 5. Ramai pelajar takut chapter light and optic. And tolong ingat dan kena take note. Chapter light and optic adalah topik wajib keluar SPM. Start daripada cikgu mula mengajar sampai sekarang. You bertanya dengan cikgu yang senior daripada cikgu. Memang kerap akan tanya. Okay, kita tengok chapter ni. Kita dah biasa didedahkan dengan convex lens. Dah biasa dengan convex. Mirror dah pernah keluar. 2 kali soalan mirror keluar iaitu tahun 2015. Dia keluar 2 kali. Dalam soalan essay. Cikgu ingat sebab cikgu jaga exam tahun 2015. And kedudukan objek tu adalah U less than F. Dia guna concave. Cikgu ingat lagi. Soalan tahun 2015. And concave lens jarang ditanya. Concave lens jarang ditanya. So kat sini pelajar kena mahir dari segi yang pertama fenomena. Yang kedua sifat cermin ataupun apa orang kata? Sifat cermin dan juga kantar tersebut. Yang ketiga lukisan diagram dia, ray diagram dia. Yang keempat ciri image dia. Dan yang kelima kira-kira dia. Iaitu guna formula 1/F, 1/U tambah 1/V. Yang tu yang paling penting. Okay. So contoh kat sini. Dia kata focal length. F untuk concave lens. Keyword dia lens iaitu kantar. Bila kata kantar, automatically dalam kepala pelajar dah faham. Oh, kantar dia menggunakan fenomena pembiasan. Okey, pembiasan. Pembiasan maksud dia apa kata? Refraction. Cahaya menembusi. So cahaya akan tembus. So ingat bila cahaya tembus, apa-apa yang tembus dia mesti garisan tu adalah solid line. Dia solid line. Dia bukannya dotted line. Kalau dotted line dia adalah virtual. So kena jelas kat situ. So bila dia solid line, kita dah faham cahaya menembusi. Ingat, pembiasan cahaya menembusi pada dua medium yang berbeza ketumpatan optik dia. Okey, itu satu. Okey. Yang kedua, dia kata sama refractive index tapi berbeza dari segi ketebalan. Tengok, ketebalan dia berbeza. So kita kaji balik dia punya bentuk lens tersebut, concave tersebut. Tembus, pass through. Passing through, menembusi. Menembusi. Okey, itu satu. Okey, kita tengok soalan Okey, tandakan right. Okey, dalam soalan exam, kadang-kadang dia suruh kita tick the correct answer, underline the correct answer. Pernah sekali soalan dia suruh padankan. Boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. Okey, contoh yang ni. Okey, kuasa kantar, power of lens dalam unit diopter boleh ditentukan dengan can be determined by. So kat sini pelajar kena ingat. Sebab bila masuk topik cahaya, bila F, kita akan nampak dua F. Satu sama ada frekuensi, satu focal length. Bila masuk dalam cahaya, of course dia akan jadi focal length. So dia akan keluar kat sini. And you dah nampak kat sini terus ada perkataan hertz adalah untuk frekuensi, dah terus boleh bangkah. Tak boleh terima lah jawapan tu. Itu maksud dia. And pernah berlaku dalam soalan, yang cikgu perasan, untuk dalam unit diopter, dia akan letak macam ni. P sama dengan 1F dalam unit meter, 1P sama dengan 1/F dalam unit sentimeter. So kat sini pelajar kena pilih, mana yang dapat unit diopter. Mestilah
dalam unit meter. So yang ni lah yang betul, hak yang ni yang salah. Tu maksud dia, kena hati-hati kat situ. And ada satu soalan, bila kita nak melibatkan calculation, because soalan ni boleh keluar dalam soalan paper 1. Contoh, nak dapatkan power. So cikgu selalu buat formula dengan pelajar, cikgu buat macam ni. 100 bagi dengan focal length, yang ni dalam sentimeter. Okey, kalau 1 bagi focal length dalam unit meter, dapat unit diopter. Okey, kalau 100 bagi dengan focal length dalam unit sentimeter, cikgu terus dapat unit dalam diopter. Tu dia punya point. So ada dua formula yang ni yang kita kena jelas. Because dalam SPM, dia bagi dia punya formula hanya yang ini sahaja. Tapi dia tak maklumkan unit. Bila dia tak maklumkan unit, hak tu yang kita kena hati-hati. Sebab kadang-kadang kita terlepas pandang ataupun kita salah kira. Because belajar laju je. Dalam soalan exam, biasa dia akan unit dalam guna unit sentimeter. So power dalam unit diopter, dia mesti tukar dalam meter dulu focal length dia. Itu satu. Okey, kita tengok soalan berikut. Okey, dia tanya, dia suruh kita bandingkan. Okey. So kat sini, bila kita kuasai konsep kemahiran memahami pemboleh ubah. Okey, so kita mudah untuk jawab soalan-soalan yang lain. Okey. Contoh kat sini, compare the thickness. Bandingkan ketebalan kanta. Okey, first, you tengok kat sini. Dia nampak tebal kat sini. Okey. So sini dia nipis. First, kita tengoklah. Kalau tebal, kan, ketebalan bertambah, tengok jarak focal length dia. Focal length dia berkurang. Kalau ketebalan dia berkurang, tengok focal length dia tinggi. You dapatkan maklumat dulu. Bila dah dapat maklumat, baru you cuba jawab. Hak tu yang paling penting. Okey. So kat sini, okey, ni teknik jawab Okey. Bila cara jawab, keluarkan kuantiti fizik kat sini. Okey. Bila kemahiran sini kita lepas, esei nanti kita tak ada masalah sebab you akan nampak dengan lebih jelas. Okey, kuantiti fizik keluarkan thickness of the lens, ketebalan kanta. Okey, baru you buat perbandingan iaitu diagram 5.2 lebih besar daripada diagram 5.1. Okey, itu satu. Dah betul jawapan dia. Okey, ada pelajar, contoh dia dah jawab dah thickness of the lens, ketebalan kanta dah okey. Tapi dia buat 5.2 more than 5.1. And tolong hati-hati. Dia guna nilai ataupun simbol rajah. Dia tak tulis perkataan diagram. So kita tidak terima. Tolong hati-hati. So jawab biar lengkap. Ni contoh jawapan lengkap Ni contoh jawapan lengkap. Tu baru cara teknik jawab yang betul. Okey. Bandingkan dia punya focal length. Okey. Focal length. Okey, kita dah nampak dah. Focal length untuk rajah 5.1 dia lebih besar. Okey, so kita buat bigger than. Okay. So kat sini kenapa kita guna simbol? Because dalam exam, dia tak ada masalah guna simbol. Kalau you nak guna ayat, okay, biasa ayat untuk menggantikan simbol, kita ambil ayat yang mudah. Higher than ataupun lower than. Okay, itu untuk dalam bahasa Inggeris. Okay. Kalau dalam bahasa Melayu, lebih besar, lebih kecil. Itu saja you guna. Tak payah nak guna ayat-ayat lain. Sebab kalau kita guna ayat-ayat lain, nanti kan dia akan jadi salah untuk terms yang tertentu. Tapi biasa kalau cikgu lebih suka guna simbol. Sebab kat situ dah merujuk maksud higher untuk yang ni. Kalau kecil, yang tu. Itu memudah cara. Okay. Itu kena jelas lah. Okay. Dalam esei pun boleh jawab guna simbol tapi dengan syarat wajib tulis physical quantity. That's why kemahiran esei tu datang daripada structure. Kalau daripada structure you dah start buat physical quantity, terus bandingkan, so full marks dah boleh dapat dah 5 point dekat sana. Okay. Kalau pelajar hanya jawab ringkas sahaja, macam ni sahaja, risiko esei dia. So kena hati-hati dekat situ. Kena jelas Okay, itu satu. Okay, bila melibatkan hubung kait. Okay, cikgu selalu perasan ramai pelajar ataupun mana-mana bahagian, dia suka jawab berkadar terus. Contoh jawapannya berkadar terus ataupun directly proportional. Okey, secara jujurlah bagi cikgu lah. Sebagai seorang guru, waktu kita nak menanda dengan pelajar, kita tak akan terima. Kalau cikgu tak terima perkataan berkadar terus. Okey, kenapa? Sebab bila kita kata relate, kaitkan ketebalan kanta dengan panjang fokus. Why? Bila kita lihat pada soalan kat sini adalah kemahiran untuk paper 3 dari segi hipotesis.
Bila hipotesis, you tak boleh guna perkataan berkadar terus. Soalan ni kita rujuk kepada gambar rajah. You have to observe the diagram given. Bila you observe, dia tak ada graf kan? So you observe gambar, you dapat identify variable. And jawapan kita dekat sini, ayat yang kita guna mesti dalam ayat hipotesis. Kita tak boleh nak guna ayat graf. So kena jelas kat situ. Kalau pelajar asyik guna berkadar terus, mungkin dia kata, cikgu sekolah saya tanda betul je, memang boleh dapat markah kat situ kalau cikgu dia tanda betul. Kalau cikgu tak, cikgu tanda salah. Sebab dia akan kacau you bila you nak hadapi exam amali nanti. Kena ingat amali kita bermula awal. Kalau 15 you salah satu je, you kena struggle untuk paper 1 dan paper 2. Dia kat situ. Kalau you yakin boleh score 15, insyaAllah. So kat sini cikgu akan guna MV baru RV. Jangan terbalik. Mesti MV dulu baru RV. Kalau daripada sini you dah buat silap, paper 3 pun akan kacau. Kena hati-hati kat situ. Sebab kita tak nak berlaku kesilapan sebab paper 3 mostly yang cikgu dapat tahu daripada rakan-rakan yang menanda, ramai pelajar selalu tersilap bahagian hipotesis. Itu soalan yang keluar tahun 2022. So hati-hati kat situ. So keluarkan MV dulu, increase, baru RV, decrease. Okay, itu satu. Okay, phenomenon. Okay, bila melibatkan phenomenon, okay, tolong hati-hati. Phenomenon ke, law ke, principle, ejaan kena betul. Refraction, reject jika wrong spelling. Andai kata pelajar takut tersalah eja, siapa yang dalam DLP, takut tersalah eja, you tulis saja pembiasan cahaya. Itu saja kalau takut. Contoh kalau dalam soalan berkenaan dengan topik Fleming's left hand rule kan. Okey, contoh Okay, Fleming's left hand rule. Pelajar biasanya akan hilang kat sini apostrophe S. Okey. Nak ngelak daripada silap untuk hukum, law, principle, you tulis Melayu pun tak apa. Hukum tangan kiri Fleming. Ini nak mengelakkan daripada kesilapan sebab tertinggal apostrophe S. And F tu kena huruf besar. Macam Bernoulli's principle kan. Prinsip Bernoulli. Contoh itu salah satu cara. Okay. And soalan berikut. Dia tanya menunjukkan gambar rajah sinar yang tidak lengkap. Dia suruh kita lukis ray diagram. Okay. Sebelum lukis, bila pelajar dah memahami konsep ray diagram, you labelkan kawasan. Contoh dia kata soalan tu. Kalau salah satu soalan tu saya jawab dalam BM dan soalan lain dia jawab dengan English boleh. Boleh, tapi jangan campur jawapan lah. Contoh jangan campur jawapan tu maksudnya macam ni Okey, contoh cikgu buat macam ni Pelajar jawab pembiasan of light. Okey, ataupun pelajar jawab pembiasan cahaya. Okey. Kalau dia kata pembiasan of light, dia dah gabung bahasa. Bahasa Melayu ada, bahasa Inggeris ada. So kita pangkah. Kalau pembiasan cahaya, kita terima. Andai kata pelajar, dia tahu refraction tapi tak terkeluar perkataan refraction tu. Kan? Tapi dia jawab dia campur, dia nak jawab macam ni. Contoh dia tahu, dia nak keluar perkataan refraction tu dia confused. Dia buat pembiasan of light. Dia buat ni. Macam ni. Kan? Kalau dalam kita type kertas peksa, kita type kertas, mesti kita akan italickan dia kan. Ni maksudnya pelajar tu menekankan dia adalah pembiasan of light. Dia tak terkeluar perkataan refraction tu. Hak ni boleh terima. Tapi tidak digalakkan. Tidak digalakkan. Nak selamat, dia satu ayat terus. Okey, katakanlah dekat sini you jawab dalam bahasa Melayu untuk soalan ni. Soalan sebelum tu you jawab dalam bahasa Inggeris. Boleh. Because dia soalan tu dia bukan macam ni Dia tak jawab macam ni. Tu boleh, tak ada masalah. Okay. And bila soalan melibatkan ray diagram, bila melibatkan soalan ray diagram, kan dia bagi kedudukan objek dia dekat sini di antara 2F dengan F. You tambahkan lagi satu kat sini. Kalau pelajar yang dah biasa melukis ray diagram, mungkin dia dah dapat jawapan. Kalau pelajar yang masih lagi rasa was-was, okay, you just buat kat sini saja and ingat balik. Macam cikgu kalau topik cahaya, cikgu suka buat macam ni. Read, risk, rim. Tu F masalah ni. Sekejap.
Okey. Betul lah. Read, ris, rim, vum, vum. Okey. So kebetulan objek tu berada dekat sini. So kita dah nampak dah. Ciri imej akan terhasil adalah real, nyata, terbalik dan dibesarkan, magnified. Okey. So bila cikgu buat kawasan sini, bila kata real, garisan dia mesti solid line. Hak ni kena hati-hati. So bila kita buat garisan imej dia mesti solid line, nampak tak? Yang ni dia solid line. And dia masuk ke sebelah kanan, semua garisan tu mesti solid line. Because dia adalah real. And dia inverted. Kenapa inverted? Nah, objek tegak. Bila image dia turun ke bawah, anak panah tu ke bawah. And magnified, okay, you boleh kira ketinggian dia dengan ketinggian dia. Memang beza. Itu saja. Ini cara mudah. Benda kemahiran ni pun boleh buat teknik untuk jawab paper 1 dan juga paper 1 lah kan, bila dia suruh mana nyatakan ciri image dia kan. Kat mana kedudukan objek jika image yang terhasil tu adalah begini. You dah nampak idea dah. Okay, kena jelas ya. Okay. So kat sini, soalan berikut. Nyatakan ciri image yang terhasil. Okay, ciri image yang terhasil kita dah tahu dah. Real, inverted, magnified. Dia minta satu sahaja. So jawab satu sahaja. Tengok cikgu tulis. Reject jika jawapan anda kontra. Kontra tu macam mana? You dah yakin dah jawab. Contoh you dah yakin dah you jawab real, inverted. Tiba-tiba ada perkataan diminish. Diminish. Dikecilkan. Okay, kena ingat sebab dia minta satu jawapan sahaja. Kita sekarang pemeriksa tidak akan memilih jawapan. Nampak sini dah salah, terus dia pangkahkan. Kena ingat dia takkan, kalau kita kat sekolah, bolehlah kita buang ni, dia real. Kita terima. Tak ada. Tak akan berlaku. Dalam SPM tak ada berlaku. Dia tak akan memilih jawapan, dia terus pangkah sahaja. Nak selamat, you jawab satu sahaja. Ni cikgu jawab tiga-tiga ni sebab menjurus kepada direct terus jawapan kan. Okay. And tolong hati-hati. Andai kata contoh soalan dah maklumkan dekat sini. Okay, Rajah 5.3 menunjukkan gambar Rajah sinar yang tidak lengkap. Imej yang terhasil adalah nyata. Dia dah maklum ke dah? Imej yang terhasil adalah nyata. Kat sini dah bagi keyword dah. And dia tak tunjuk nyata ke apa, dia dah bagi tahu dah imej yang terhasil adalah nyata. Itu sahaja. Real. And you dah complete kan? Bila you dah complete dah dapat markah. Okay, betul. And tiba-tiba dia kata nyatakan satu lagi ciri imej. Okay, dia dah maklum pada soalan nyata. Lepas tu you jawab jawapan untuk yang ni, you jawab nyata juga. Salah lah. Sebab you dah ulang jawapan kat atas. So you kena dapatkan jawapan dua yang ni. Untuk jawapan yang baru. You tak boleh ulang balik jawapan pada soalan. Hak tu kena clear. Tu satu. Okay. Dalam lukis ray diagram. Okay, bila lukis ray diagram, hak ni kena jelas. Ni contoh. Yang cikgu perhatikan bila kita tanda atau semak lukisan ray diagram pelajar. Okay, ni sebab cikgu buat anak panah dia dah ada dah. Anak panah dah ada kat sini dah. Okay. So anak panah kat sini wajib ada. Sini wajib ada. Okay, so kat sini dah dapat markah yang pertama. And dekat sini anak panah yang kedua untuk markah yang kedua. Kat sini adalah markah yang ketiga. Dengan syarat dia solid line. Ni sebab bila cikgu jawab guna komputer, cikgu letak anak panah dia kat sini lah. Tapi hakikat sebenarnya dia mesti kat sini. Ni baru betul. And tolong hati-hati. Kadang-kadang ada skema jawapan ataupun mana-mana buku rujukan, dia buat image kat sini, dia buat dotted. Salah dia mesti solid line. Because dia adalah real. Okay. Ni contoh untuk soalan nombor 5. Okay. Kita cuba tengok soalan nombor 4. Okay. Tengok soalan nombor 4 yang ni. Surat 14. Masih ada lagi dengan cikgu ke? Ada lagi ya? Okey. Soalan nombor okey, alhamdulillah. Okey. Soalan nombor 4. Kita tengok kat sini. Okay. Bila cikgu check balik, soalan ni tak pernah keluar. Tak pernah keluar lagi masih setia, alhamdulillah. Thank you Okey, soalan ni tak pernah keluar lagi. Tapi soalan pattern macam ni banyak dikeluarkan dalam soalan objektif sebenarnya. Kalau you refer
koleksi soalan objektif yang cikgu buat tahun 2020, 2021 dengan 2022. 2023 cikgu belum buat lagi. Dia memang kerap dia tanya. Dalam SPM kali yang SPM ni pun kalau dia tak keluar dia akan pusing soalan. Dia akan pusing soalan. Okey, dekat sini dia kata tekanan atmosfera, atmospheric pressure bagi merkuri 75. Okey, so kat sini dia bagi tahu dia guna merkuri. Okey, bila dia guna merkuri, okey, so kat sini pelajar kena jelas lah. Medium yang dia pakai mercury and dia ada gas kat sini and nama alat ni adalah dia tak beritahu nama alat ni apa kan. Okay. And pelajar kena clear kalau dia bentuk YouTube macam ni, nama dia adalah manometer. Kalau barometer, dia akan bagi bentuk yang macam ni. Macam ni. Ni barometer. Ni liquid kan. So kat sini, ni adalah barometer. Dia beza kena hati-hati. Okay, cikgu biasa kalau hafal berkenaan manometer dengan barometer, kalau you refer dalam nota cikgu, berkenaan dengan topik Fraser, okay. Okay, topik Fraser. Ni dia. Ni manometer. Bentuk U ni manometer. Bentuk U ni manometer. Ni macam ni kan. Ni nampak tak? Manometer. Setiap slide cikgu akan letak manometer to measure gas pressure. Kita akan letak kat situ. Okay. Kalau dia barometer, bentuk dia macam ni. Ni barometer to measure atmospheric pressure. So you kena pandai beza nama alat tu. Macam mana bentuk alat tu. And duduk letak dia macam mana. Okay, kita dah labelkan siap-siap. Okay, itu satu. Okay. And dekat sini, okay, cara mudah, contoh nak tahu function dia macam mana, cikgu selalu guna istilah yang ni. Ayat yang orang kata apa, ayat biasa-biasa lah yang kita guna. Cikgu buat di barat, men's love girl. Okay, so point cikgu ambil kat mana? B-A-R, satu lagi A-T. Ni M-A-N dengan G. Okay, kenapa? Okay, B-A-R tu maksudnya barometer. A-T tu maksudnya ATM, atmospheric pressure. M-A-N tu maksudnya manometer. G tu maksudnya gas. Dah dapat idea kat situ. So barometer ukur atmospheric pressure. Okay. Manometer ukur gas pressure. Tu maksud dia. InsyaAllah rakaman ada. Nanti cikgu akan share nanti. Tu kena jelas kat situ. Cara mudah untuk hafal supaya pelajar tidak keliru. Okay, name the instrument. Manometer mercury. And tolong letak juga perkataan mercury because dia state kat situ. Kalau pelajar letak manometer pun kita terima because dah ada nyata kat situ. Tak ada masalah. Okay. And paling penting bila masuk barat mangga simple. Okay. Kalau masuk ni, soalan berikut bila melibatkan topik Fraser. Bila topik Fraser, dia tanya kenapa kita guna mercury? Why we use mercury? And tolong hati-hati. Kita guna mercury dalam banyak bahagian. Yang pertama untuk topik Fraser. Yang kedua dalam topik Hubble. Sebab kita guna pada termometer. So kena hati-hati. Kalau topik Fraser, kita guna mercury, reason dia hanya satu. Higher density. Ketumpatan tinggi. Itu sahaja. Yang kita terima. Yang ni higher density. Jawapan lain kita takkan terima. Kalau melibatkan topik Hubble, termometer, so dia ada banyak jawapan. Satu, liquid legap. Cecair legap, opaque liquid. Dia mudah dilihat kan, opaque liquid, cecair legap. Lepas tu mengembang secara seragam. Okay. Yang ketiga, cohesive force is higher. Bila kata cohesive force, cohesive force tu that's why, okay, gambarnya dia ada error kan. Error kat mana? Sebab bila mercury, dia meniskus dia macam ni. Nampak cohesive force. Daya ikatan antara mercury dengan mercury. Maksudnya dalam partikel tu sendiri dia sangat kuat. That's why
dia bentuk dia macam ni. And kalau dia jatuh pada atas meja mana-mana permukaan, dia akan jadi membulat. Because daya ikatan antara partikel tu kuat. Kalau adhesive, dia melekat pada permukaan lain. Contoh macam gum kan. Adhesive force, kan biasa adhesive tape. Kan, tape adhesive maksudnya gum tu melekat dengan permukaan yang berbeza. Adhesive. Kalau cohesive, antara dia dengan dia. Adhesive, antara dia dengan partikel lain. Itu maksud dia. Okay, ini salah satulah untuk topik haba. Contoh, cohesive force is higher, opaque liquid, higher boiling point. Tu ciri-ciri merkuri kalau guna topik dalam topik haba. Kalau topik Fraser hanya satu saja reason dia. Higher density. So kena hati-hati kat situ. Okay, itu satu. Okay, ni soalan nombor 4. Nombor 4 dia 9 markah. Dulu markah dah setakat 7 sahaja. Okay, berdasarkan rajah. Calculate the pressure of the trapped gas. Calculate the pressure. Okay, so bila kita nak calculate the pressure, paling penting, okay, pelajar lihat kat sini saja. Kan, nampak perbezaan kat sini, dia punya hash dia. 18 tolak 8, so sini dia punya hash dia adalah 10 cm. Itu satu. Yang kedua nampak dia terbuka. Bila dia terbuka, maksudnya PATM tu akan masuk kat dalam. Bila PATM tu masuk ke dalam, dia akan tolak liquid tu naik ke atas pada ketinggian 10 cm. So dia dah nampak idea kat sini, PATM, atmospheric pressure, lebih besar daripada P gas, daripada tekanan gas. Okay, bila dia nampak macam tu, maka tekanan gas sama dengan PATM tolak dengan H. Tolak dengan H, tolak dengan nilai 10. PATM berapa? 75. So 75 tolak dengan H. H kita berapa? 10. Dapatlah 65 cm Hg. Soalan ni biasa dia akan pusing dalam paper 1. Okey, kemahiran ni pun cikgu ada terapkan dalam cikgu punya nota. Macam ni. Nampak tak? ATM dia tolak. ATM tolak dia naik. So maksudnya PATM lebih besar. Kalau yang ni, nampak tak? Gas tolak dia naik. So, tekanan gas lebih besar daripada atmospheric. Itu maksud dia. You kena jelas kat situ. Kadang-kadang soalan tak minta kira. Dia tak suruh kira. Dia suruh buat perbandingan. Kadang-kadang dia suruh cari nilai H. Hak tu kena jelas. Dia akan pusing-pusing bentuk soalan. Okay. Itu bahagi melibatkan manometer. Okay. Ada satu lagi kemahiran yang pelajar kena jelas. Walaupun soalan ni setakat suruh kira berapa tekanan gas dapat 65 cm Hg. Maybe dia akan tanya you, suruh tukarkan dalam unit SI. Okay. So kat sini pelajar kena clear lah. Bila tekanan, unit SI dia adalah Pascal ataupun PA. And recall balik topik Fraser iaitu force per unit area. So unit SI dia pun boleh jadi M iaitu M kuasa 2 and M minus 2. Bermaksud SI unit untuk tekanan Pascal sama juga dengan Newton M minus 2. Kena jelas kat situ. And tolong hati-hati kadang-kadang topik ni walaupun topik Fraser berkenaan manometer, dia boleh kacau dalam topik Pascal principle because bahagian A ni. Biasa diguna dalam unit sentimeter kuasa 2. Kena hati-hati. So dia akan jadi sentimeter kuasa 2. And Newton sentimeter minus 2 tidak sama dengan Pascal. Kena hati-hati. Sebab Pascal dalam SI unit, so dia mesti dalam SI unit luas tersebut. Kena jelas kat situ. Okay, itu satu. Okay. And soalan dibagi dalam 65 cm Hg. Mana tahu dia suruh kita tukarkan dalam unit SI. Bila dia suruh tukar dalam unit SI, okay, pelajar recall balik tekanan cecair iaitu rho GH. Rho tu ketumpatan merkuri. So density of merkuri akan diberi. So you don't worry. So nilai dia 13,600. Sebab ni kita dah biasa guna. And nilai G, tolong hati-hati. Nilai G dia akan guna 9.81 sahaja. So tolong take note. G 9.81 MS minus 2. Melainkan nilai dia lain kalau dia maklumkan dalam soalan. Okay.
So SPM tak akan terima nilai 10. Melainkan soalan minta guna nilai lain, dia akan maklum. So you follow apa soalan minta. Kalau dia tak bagi, maksudnya 9.81. So H kita, bahagian H ni tolong hati-hati. Kita dah tolakkan dia dah. So dapat 10 cm. So you kena tukarkan dia lah dalam meter. 1, 2, 0.1 meter. Kalau kita tak tukarkan dia, habislah. Ramai pelajar, dia tersilap kat situ. Student cikgu pun selalu salah kat sini. Dia mesti dalam meter. So bila kita kira 13600 kali dengan 9.81 kali dengan 0.1, so you akan dapat jawapan dia macam ni. Okay, so tekanan dia 1334 1.6 Pascal. Itu saja jawapan dia. So biarkan jawapan anda macam ni. Tak perlu nak tukar dalam standard form. Okay. Sebab sekarang ni kita akan terima dalam 3 DP ataupun 4 DP. Sebab yang ni bila tekan kalkulator, jawapan dah cantik dah. Jawapan dah cantik. Tak perlu nak tukar. Dia kalau nak tukar bila berlaku kes yang tertentu saja. Nanti kita akan tengok kes yang macam mana. Okay. And cuba you tengok soalan berikut. Nanti kita dah buat kan soalan yang ketiga, soalan yang keempat. Okay, what will happen? Apa yang berlaku kepada perubahan ketinggian Merkuri jika radas dibawa ke atas puncak gunung? Jika dibawa ke atas puncak gunung, dia beza kat situ. Okay, soalan ni cikgu pernah keluarkan soalan ni masa cikgu ada webinar dengan Mara dulu. Dengan Mara tahun 2021 kalau tak silap cikgu. Skor A+. Cikgu tunjuk. Okey. Kebetulan soalan tu ada. Kita ada keluarkan soalan tu. Ni dia. Okey. Soalan yang sama. Nampak pattern yang sama. Dia guna gas. Guna manometer. Okey. Soalan ni kata kat sini kan. Dia kata, what will happen the difference in mercury level jika instrumen dibawa top of mountain? Top of mountain. Okey, dia beza kat situ. Okay. Ini dia bawa top of mountain. Perbezaan ketinggian merkuri jika radas dibawa ke puncak gunung. H dia. H dia berkurang. Okey, tengok Okay. Kalau gambar rajah yang ni. Kalau gambar rajah yang ni, kita nampak atmospheric pressure yang tinggi. Atmospheric pressure yang tinggi. So kena hati-hati kat situ. Okay. Kalau gambar rajah yang ni tekanan gas yang tinggi. Nampak soalan tu. Tekanan gas yang tinggi. Tadi atmospheric yang tinggi. Tadi dia hitam kat sini kan. Sekarang dia hitam kat sini. Dia beza kat situ. So pelajar jangan hafal tau. That's why you kena tengok gambar rajah tu dekat mana. Dia tolak dekat mana. Gas tolak dia ke ataupun atmospheric yang tolak dia. Okey, kalau gas kat sini, gas yang tolak dia. Kalau gas yang tolak dia. Bila bawa ke high mountain, top mountain, dia akan jadi bertambah. Sebab tekanan gas lebih tinggi, dia akan tolak. So nilai H tu akan jadi besar. Nilai H tu akan jadi besar. Dia beza kat situ. Kalau dekat sini, soalan ni, yang ni atmospheric. Kat sini kan. Bila bawa dekat top mountain, atmospheric dia akan jadi berkurang. Bila berkurang, gas yang akan tolak dia ke sini. Bila gas akan bertolak, so nilai 10 cm tu akan jadi berkurang. Sebab altitude dia bertambah, atmospheric pressure berkurang. So kena hati-hati dekat situ. Nampak Dua soalan yang sama tapi kedudukan H dekat sini berbeza. And memang kena hati-hati kat situ. And kalau kita guna barometer, bila kita guna barometer merkuri, jika kita bawa dekat top mountain, bila barometer merkuri, okay, standard bacaan dia dekat sini lebih kurang katalah kita ambil 76 okay, bila bawa ke top mountain, atmospheric pressure akan jadi berkurang. So bacaan dia akan jadi kurang kat sini. So nilai dia akan jadi less daripada 76 cm Hg. Because dalam barometer merkuri, atmospheric yang akan tolak dia sampai setakat sini sahaja. So ketinggian dia akan jadi berkurang. Dia kena hati-hati kat situ.
So, dua instrumen yang berbeza, function yang berbeza, and ketinggian pun akan berbeza mengikut situasi. Mengikut situasi. Okay, tu kena jelas Okay, next question. Soalan ni memang famous, biasa keluar dalam soalan objektif. Okay, dia kata kat sini dia replaced by water. Okay, dia replaced by water. Okay, kat sini bila kata replace by water dengan mercury. Okay, kita kena ingat bila dengan air, ketumpatan air adalah 1000 kgm-3. Mercury ketumpatan dia adalah 13600 kgm-3. Itu untuk ketumpatan mercury. Okay. And bila dia berada pada bukaan yang terbuka. Bukaan dia terbuka. Bila bukaan terbuka, bermaksud dia alami tekanan atmosferik yang sama. PATM yang sama. Okay, kita jelas kat sini Bila PATM dia sama, okay, maka tekanan air sama dengan tekanan liquid Y. So kita ambil X dengan Y lah. Liquid X dengan liquid Y. Tekanan dia adalah sama. So sini rho X GHX sama dengan rho Y GHY. Okay. Paling mudah kita tengok kat sini. Sini 20 cm. Ni HY. Ni 18 cm. HX. Okay. Kita tengok ketinggian H. HX 18, HY 20. So HY lebih besar daripada HX. Okay. And pada point yang sama, tekanan. So tekanan X sama dengan tekanan Y. So bila kita rujuk density, okay, kita ingat benda yang sama je. Bila kita dah faham variable, nampak? Ini dah kemahiran kertas 3 Bila kita faham variable, bila tekanan dia sama, so kat sini dia hanya ubah ketinggian. Ketinggian bertambah, ketumpatan berkurang. Nampak? Sebab hubungan dia sebelah songsang. So kat sini cikgu dah boleh nampak dah. Kalau tinggi HY ni besar, maksud ketumpatan dia adalah rendah. Kalau 18 ni, dia rendah, so ketumpatan dia tinggi. So cikgu dah boleh predict dah. So ketumpatan X lebih besar daripada ketumpatan Y. So bila kita calculate balik ketumpatan bagi cecair M, iaitu pada liquid Y tu, kita dapat 900 kgm-3. Betul lah. Sebab ketumpatan liquid W ni ataupun X tu adalah 1000. Itu dia punya konsep dia. Boleh jelas ni sebab cikgu ajar laju sikit ni. Sebab sekejap lagi nak pukul 12 kan. Pukul 12 nanti kita stop. Kita berhenti Okey. Itu dia punya konsep dia. So kat sini pelajar kena jelas bila kita melibatkan this equation, manipulated variable dia adalah dia punya ketumpatan, responding variable dia adalah H. Sebab kita tak boleh nak ukur H dulu. Bila dah masuk baru kita dapat H dia. And dia punya CV dia adalah atmospheric. Itu dia punya tu. So that's why soalan nombor 4 pun dia ada kemahiran dari segi variable yang terlibat dalam situasi tersebut. Okey, setakat ni clear? Masih lagi bersama cikgu? Boleh masih ada juga. Okey, alhamdulillah. Okey. Itu contoh soalan nombor 4 untuk 9 markah. Okey. Kita try pergi soalan modification. Cikgu ambil sikit-sikit soalan modification. Making decision cikgu ambil soalan nombor 7. Soalan nombor 7. Okey. Sebab dah malam kan. Itulah cikgu masih bersemangat lagi ni. Kalau nak share ni. Tak apalah kita pukul 12 kita tutup. Okey. Soalan nombor 7. Macam mana teknik nak jawab dia. Okey. Soalan nombor 7. First. Soalan nombor 7 ni dia tak semestinya dia akan tanya soalan elektronik. Sometimes dia akan tarik, dia tanya dalam soalan electrical. Why? Cuba you perhatikan. Dia letak kat sini 240 volt, 100 watt. Dalam banyak-banyak trial, cikgu check analisis trial, banyak soalan berkenaan dengan electrical energy.
Dan dia akan tanya, apakah maksud 240 volt dan 100 watt? Dia akan tanya dekat situ. So possibility ataupun kebarangkalian pelajar careless silap jawab adalah tinggi. Sebab bahagian 100 watt. So kena hati-hati kat situ. Contoh, okay, 240 volt 100 watt. So kita tukar 100 watt tu kepada 100 joule per second. Sebab dia adalah energi. Kita tukarkan dia. Okay. So kalau dia tanya, apakah maksud 240 volt dan 100 watt? So jawapan dia, sebab dia kata kipas kan digunakan untuk menghidupkan kipas. So dalam bahasa Melayu kita guna kipas, okay, menggunakan 100 joule per second tenaga elektrik apabila disambungkan kepada bekalan kuasa 240 volt. Itu jawapan dia. Ini dalam bahasa Melayu lah. Kalau dalam bahasa Inggeris, fan consume 100 joule per second of electrical energy when connected to 240 volt power supply. Itu sahaja jawapan dia. Yang penting perkataan ataupun simbol 100 watt tu pelajar tukarkan dia jadi 100 joule per second. Itu sahaja. Jangan silap kat situ. Sebab soalan ni dia boleh tarik jadi soalan electrical. Okay. And soalan berikut dia kata to switch on the fan level 240 volt. Okay, keyword 240 volt. Kita dah nampak 240 volt bermaksud power dia tinggi. Tenaga dia tinggi. Memerlukan bekalan tenaga yang tinggi. Bila kita nampak 240 volt, bila menggunakan transistor, kita mesti guna relay switch. Itu keyword dia. So, letter A kita dah boleh pangkah dah. Sebab dia soalan nombor 7, soalan memilih, making decision. Okay. And bila ada kipas, okay, kita sambung tengok yang lain pula. Sebelum nak jawab soalan yang lain kan. Kita tengok transistor. Simbol dia keluar. Okay, so dia guna NPN. Okay, yang ni pun simbol dia keluar. Dia guna NPN. Okay, cuba kita perhatikan. N hujung tu adalah negatif. N-type. N-type tu negatif lah. Okay. Dia sambung dekat negatif. Okey, betul. Dia sambung dekat negatif. Okey, betul. So tak ada masalah dekat situ. Dah clear dah. Okey, so dua gambar ni dah betul dah, B dengan C. Kita nak pilih apa? Okey, sebelum kita jawab soalan ni, kita tengok kat sini dulu. Okey. Nyatakan jenis transistor yang digunakan. Type of transistor. Tadi kita dah buat dah. N, P, N. Okay. And ada lagi soalan dia boleh tambah. Macam soalan Marah hari tu dia tanya. Dia tanya dah apakah jenis transistor yang digunakan. Dia boleh tambah lagi soalan. Nyatakan majority pembawa charge bagi transistor tersebut. So kalau diguna NPN, kita nampak ada 2 N dekat situ. So jawapan dia adalah free electron. Itu jawapan dia. Jangan salah jawab. You tak boleh kata negative charge. Negatively charge. Jawapan dia free electron. Because dalam transistor, kita ada elektron bebas dan juga lohong. Hole. Kan? So kalau NPN, majority charge carrier dia adalah free electron. Itu je jawapan dia. Elektron bebas. Okay. Itu satu. Okay. Yang berikut kita tengok. Satu ciri termistor. Okay, kita kena jelas termistor. Function termistor tu dia sebagai heat sensor. Iaitu pengesan haba. Heat sensor. Soalan minta ciri. Okay, bila minta ciri, okay, yang ni cikgu selalu guna konsep yang ni. Cikgu akan lukis bentuk graf. Ini ciri. Yang ni adalah resistance dia. Okay, graf dia memang akan jadi melengkung ke bawah. Okay, iaitu graf berkadar songsang, inversely proportional. And kawasan sini, kita akan labelkan suhu tinggi, siang dan panas. And kawasan sini, kita akan labelkan dia sebagai suhu rendah
malam dan sejuk. And bila dia menghala ke kanan, maksudnya rintangan dia bertambah. Kalau dia berada kawasan sini, okay, rintangan dia rendah. Okay, kita tengok. Dia tanya thermistor. Thermistor heat sensor. Maksudnya kalau heat sensor, dia merujuk kepada suhu ataupun panas. Okay. So, jawapan kita, bila suhu bertambah, rintangan thermistor berkurang. Nampak? Resistance thermistor decrease. Rintangan thermistor berkurang apabila suhu bertambah. Itu saja. Itu jawapan dia. Sebab dia kata ciri. You tak boleh kata resistance thermistor decrease. So dia tergantung. You kena bagi tahu ciri dia apabila apa. Ni nanti cara mudah. Cara nak ingat sifat thermistor. Kalau LDR, perintang peka cahaya kan, PPC, ciri perintang peka cahaya PPC. Cikgu ambil yang mudah je. Katalah malam kan. Pada waktu malam kan, rintangan LDR bertambah sebab dia menghala ke kanan. Itu sahaja. Okay, once kita dah dapat ciri thermistor, you dah boleh tahu dah. Kita nak guna kipas pada waktu panas. So, bila panas, teruslah label hot kan, suhu tinggi. Okay, labelkan kat sini, suhu tinggi. Okay. Bila suhu tinggi, rintangan thermistor berkurang. Betul? Okay, so rintangan kat sini berkurang. Maka R kat sini akan jadi bertambah. So, bila rintangan R ni bertambah, voltage tapak dia akan bertambah. Maka current tapak mengalir. Transistor dihidupkan. Bila transistor dihidupkan, arus tapak mengalir. Switch geganti berfungsi ataupun activate. Dia activate. And kipas pun activated. Itu saja. Nampak tak? Dia punya point dia. Kita tak boleh guna dekat sini. Bila suhu bertambah, rintangan dia berkurang. Bila rintangan sini berkurang, maka transistor tu dia akan jadi off. Itu kena jelas kat situ. Okay, kita tengok soalan berikut. Dia akan pusing kat situ. Okay, kedudukan thermistor. Tadi kita dah buat kan? Okay, kedudukan thermistor dekat atas, above. Atas. Berada di atas. Okay. Reason dia, base voltage. Voltan tapak bertambah apabila rintangan thermistor berkurang. Sebab tadi kita dah buat dah. Kan? Bila rintangan thermistor berkurang apabila suhu bertambah, voltan tapak bertambah. Itu jawapan dia. Okay. And berikut, kedudukan perintang tetap fixed resistor R dekat tapak at base. Kenapa? Nampak tak? Sini adalah litar tapak. So R tu dekat tapak. So apa reason dia? Rintangan bertambah. Okay. So cikgu bagi jawapan kat sini. Okay. Sebagai pembahagi pembeza keupayaan ataupun potential divider. Okay. And base current mengalir apabila resistance bertambah. Nampak tak? Ini tadi ayat kita buat kan. Resistance bertambah, base current mengalir. Arus tapak mengalir. Okay. And kat berikut, kegunaan relay switch. Ya, kita guna relay switch. Kenapa? Tadi kita dah maklumkan 240 volt tadi. Bila bekalan tenaga tinggi, bermaksud dia kena ada relay switch sebagai switch yang kedua. Macam mana jadi switch yang kedua? Inilah switch yang kedua. Okay, macam mana arus tu mengalir? Okay, cikgu pada gambar rajah ni. Okay, arus tu mengalir. Okay, kita lihat kat sini. Bila rintangan dekat sini bertambah, base voltage dia bertambah, base current dia mengalir. So base current mengalir kat sini, transistor tu akan on. Nampak anak panah dia ke bawah, dia akan keluar kat situ. Okay, so dia mengalir kat sini, dia lalu dekat sini. Okay, so bila dia lalu dekat sini, dia akan lalu dekat solenoid ni. So solenoid ni dia akan jadi magnet. Bila dia jadi magnet, switch ni akan tertutup. Dia tarik. Because dia conductor kan, dia akan tertutup. So bila switch ni tertutup, so kipas ni pun akan berpusing. Activated. So that's why kat sini dia jadi switch yang kedua.
Kalau litar yang atas ni, dia tak ada switch tau. Dia tak ada switch yang kedua. Sebab tak ada relay switch. Sebab dia lalu sekali jalan je. Macam ni kan. Dia lalu kat sini saja. Tapi disebabkan dia memerlukan kuasa yang tinggi, dia perlu ada relay switch. Switch keganti. Sebagai switch yang kedua. Kalau kita letak mentol biasa, setakat 12 volt ataupun 6 volt, dia boleh menyala. Tak perlu relay switch. Because dia guna low voltage. Kalau higher voltage, sama ada 240, 90 volt, 80 volt, wajib letak switch keganti. So, function switch keganti adalah untuk menghidupkan litar kedua. To switch on secondary circuit at a higher voltage. So, litar yang sesuai adalah litar B. And tolong hati-hati sebab dalam trial banyak keluar termistor. And soalan SPM dah pernah keluar tentang LDR, SPM 2021. SPM 2021 dia keluar berkenaan dengan LDR. Soalan dia, gambar raja dia lebih kurang sama saja. SPM 2000 dalam set yang pertama. Set yang pertama. Yang ni bila dia keluar, soalan dia mudah je. Ni dia. Dia guna LDR. Dia guna LDR. Banyak soalan LDR yang cikgu nampak dengan termistor. Tapi jangan lupa berkenaan dengan rectification. Sebab soalan elektronik dia macam-macam dia boleh keluar. Ni dia. Jelaskan bagaimana lampu menyala jika surrounding gelap, keadaan gelap. So kita dah faham dah. Bila LDR, bila time malam. Kan? Bila malam, rintangan LDR bertambah. Function R1. Nanti kita tengok R1. Bila time malam, rintangan LDR bertambah, PPC bertambah. So, base voltage, voltan tapak bertambah. Bila voltan tapak bertambah, so arus tapak mengalir. Bila arus tapak mengalir, dia akan menghidupkan transistor. Transistor will switch on. So bila dia switch on, collector current mengalir, lampu pun menyala. Kalau dia suruh lukis arah aliran current daripada base voltage tu, dia masuk ke transistor, dia lalu macam ni. Ni laluan dia. So mentol akan menyala. So dia pusing kat sini saja. So laluan dia kat sini saja. Dia lalu sini dengan dia lalu sini. Itu sahaja. Because apa-apa mesti merujuk kepada tapak. Itu satu. Explain sekali lagi function R1. R1 tu yang kat mana tu? Yang dalam gambar soalan ke? R1. R1 dekat sini. Kena ingat R1. Dalam nota elektronik cikgu, kita dah letakkan setiap function berkenaan dengan apa-apa berkenaan dengan bahan tadi. Contoh elektronik. Dalam litar transistor. Transistor. Yang ni. Ni dia. Ni transistor sebagai current amplifier, iaitu membesarkan arus. So kat sini kita nampak R1 kan? R1. Dah pukul 12. Kejap. Saya cuba habiskan. Kejap R1. R1 function dia untuk limit base current. Ni base current dia kena kecil. Dia tak boleh besar. Kalau dia besar, transistor ni boleh terbakar. That's why nilai kat sini nampak? Microampere. Nilai dia sangat kecil. Microampere. So that's why dia sifat dia sebagai pembesar arus. Bila dia besar arus, dia akan lalu kat sini, dia collector. Collector tu arus akan jadi besar. Milliampere. Itu sifat dia. So kena hati-hati Soalan ni cikgu ada nampak trial negeri mana cikgu tak ingat. Satu trial negeri je dia buat soalan ni. Melaka kalau tak salah cikgu. Dia buat soalan ni. Berkenaan dengan transistor. Sebab kita dah biasa LDR, dah biasa thermistor kan, yang ada potential divider kat sini. Tapi tak pernah tanya berkenaan dengan current amplifier. Ini soalan lama. Tolong hati-hati. Itu satu. Yang kedua, bila melibatkan transistor, tadi cikgu ingat dah lupa dah. Sekejap
Okey, tak apalah. Nanti kalau cikgu ingatkan, cikgu akan up dalam grup nantilah. Okey. Okey, dengar suara tak? Dengar Okey. Dengar cikgu. Okey. Cikgu stop sampai sini lah ya. Dah pukul 12.